Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah, bertemu kita lagi di dalam rancangan Mutiara Hati. Pada kali ini kita akan membicarakan mengenai dengan Lailatul Qadar. Apabila saja tiba bulan Ramadan, pasti ada satu malam istimewa yang kita nantikan. Pada malam ini, orang akan berusaha untuk menjagainya. Apa pasal orang menjagai malam Lailatul Qadar? Apa yang ada pada malam Lailatul Qadar itu? Macam mana kita ni tahu malam Lailatul Qadar itu apa usulnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kebesaran malam Lailatul Qadar. Dengan apa? Dengan diturunkan Al-Quran pada malam tersebut. Allah sambung lagi, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Allah tanya kepada kita ni, adakah kamu tahu apa malam Lailatul Qadar itu? Allah jawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Kemudian apa yang ada pada malam Lailatul Qadar itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa yang terjadi? Tanazzalul malaikah, turun para malaikat. Warruh, yang disebut ar-ruh di sini ialah malaikat Jibril. Kemudian apa yang berlaku pada malam itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Allah, min kulli amr, semua perkara itu pada urusan Allah itu salamun hiya hatta matla'il fajr, maka salam daripada Allah itu sampailah terbit fajar. Artinya sepanjang malam itu, kalau kita ni membicarakan mengenai malam, dalam kita ni beribadah, malam itu bermula daripada terbenam matahari, daripada maghrib sampai terbit matahari, iaitu waktu subuh. Jadinya lepas kita ni sungkai itu, bermulalah sudah malam. Jadi pada ketika malam ini, apa yang kita ni dapat lakukan? Kenapa penting sangat kita ni untuk merebut malam Lailatul Qadar ini? Kenapa kita dianugerahkan dengan Lailatul Qadar? Semua ini ada disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan iman dan penuh pengharapan, Allah akan ampunkan dosanya, ma taqaddama min dhanbih. Allah akan ampunkan dosanya yang terdahulu. Apa yang disebutkan ini? Man qama Lailatul Qadri. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar? Diri-dirikah malam Lailatul Qadar? Kata ni diri-dirikah? Mesti berdirikah sampai pagi? Tidak. Macam mana keadaannya? Apa yang dimaksudkan dengan berdiri itu? Maksudnya dengan berdiri itu ialah berdiri menunaikan sembahyang sunat. Tetapi maksudnya berdiri itu indah semestinya berdiri. Maksudnya ialah menghidupkan malam itu. Boleh saja kita ni duduk, boleh saja berbaring, tapi dengan keadaan kita ni ingat pada Allah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, bertadabbur. Kalau yang anda dapat membaca Al-Quran, macam mana katanya? Tadabbur. Macam mana tadabbur ni? Kita ni ada orang yang membacakan ayat Al-Quran, kemudian
Ketani yang dia dapat membaca ni mencari artinya, mencari maksudnya, mencari tafsirnya, menghayati apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala tu. Selain itu, apa yang dapat kita ni lakukan? Kenapa kita ni memperabuti malam Lailatul Qadar? Kisahnya, pada ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, ada banyak riwayat menceritakan mengenai dengan kenapa sampai kita diberikan malam Lailatul Qadar. Pada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan mengenai dengan umat Nabi Muhammad, umatnya, umat baginda. Ketania ni, umur ketania ni rata-rata 60 tahun ke atas. Yang lebih daripada 60 tahun itu, lebih daripada 63, 64, 65, 70, 80, itu adalah bonus. Umur yang rata-ratanya 60 ke atas sedikit, itulah umur kita ni rata-rata. Berbanding dengan umur umat-umat yang sebelum baginda, durang hidup lama, umurnya panjang, dan baginda Rasulullah memikirkan macam mana hamba-hamba kuaninya, pengikut-pengikut Nabi Muhammad ini, macam mana hamba-hamba Allah ni kan dapat mencapai pahala yang sama macam orang yang sempat beribadat sampai beratus-ratus tahun itu. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala diutuslah Lailatul Qadar ini khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun, setiap tahun, setiap Ramadan akan ada satu malam yang dianugerahkan oleh Allah, malam Lailatul Qadar. Cuma kita ni perlu mencari saja lagi. Ada lagi di dalam riwayat lain, iaitu diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Bani Israel. Mereka berjihad selama 1000 bulan. Macam mana orang dapat berjihad sampai 1000 bulan? Sabarnya tu macam mana? Pahalanya besar macam mana? Dan Allah turunkan itu tadi. Khairun min alfi syahr. Malam itu, satu malam itu adalah lebih baik daripada yang 1000 bulan yang tadi berjihad di jalan Allah. Contoh saja, macam mana 1 tahun saja. Graduate 1 tahun belum dapat kerja. Tahu macam mana lamanya 1 tahun itu. Ataupun kita ni bekerja 1 tahun, hendak kena bagi gaji. Kena tahan gaji setahun. Baru kita ni tahu berapa lama menunggu 1 tahun itu. Artinya kita ni beribadah ni, melakukan amal-amal banyak, tadi belum nampak ia punya ganjaran, pasti ada keletihan, pasti ada kesusahan, pasti ada kesulitan dan keberatan. Tetapi inilah dia janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan pada malam itu adalah ia lebih baik daripada 1000 bulan. Dan daripada sabda baginda Rasulullah, ia boleh mengampunkan dosa kita yang terdahulu. Perlu diingat, dosa yang diampunkan dalam hadis baginda Rasulullah ini ialah dosa-dosa kecil, iaitu dosa-dosa kecil. Manakala dosa-dosa besar, caranya indah lain, indah bukan, perlulah kita ni minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus dan berazam untuk meninggalkan dosa-dosa itu, indah diulang lagi. Indah mengulang, meninggalkan dosa-dosa itu dan berazam untuk meninggalkan perbuatan itu, indahkan diulang lagi. Begitu cara untuk supaya kita ni dapat diampunkan daripada dosa-dosa besar. Contohnya apa dosa-dosa besar ini? Dosa-dosa besar, meninggalkan sembahyang sehari 5 waktu. Ya sembahyang 3 saja, yang 2 lagi mana? Yang 2 itu termasuk dalam dosa-dosa besar. Puasa ada 30 hari ataupun 29 hari, tapi ia puasa 15 hari saja, ataupun puasa setengah hari saja, tapi ia sudah baligh, ia sudah mukallaf. Jadi macam itu cara untuk kita ni minta ampun supaya diampunkan oleh Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Cara untuk kita ni minta ampunkan dosa, bertaubat kepada Allah, tinggalkan, jangan dibuat lagi. Bukan tinggalkan sembahyangnya, bukan tinggalkan puasanya, tinggalkan perbuatan meninggalkan sembahyang, tinggalkan perbuatan meninggalkan puasa.
tunaikan sembahyang, tunaikan puasa dan berazam untuk tidak mengulangnya lagi. Kemudian, apa yang perlu dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu aku lakukan bila aku mendapati malam Lailatul Qadar? Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah ialah, katakanlah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi, katakanlah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun, tuhibbul afwa, sangat menyukai memberi ampun, memberi maaf, fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Jadi ni sedia tulislah. Kalau ada pensel, ada kertas, boleh catat. Doa ni diamalkan pada malam-malam 10 terakhir di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ni dapat dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Ramadan kita ni pada kali ini lebih bermakna, lebih meningkatkan ibadat dan keimanan kita ni, agar kita ni mencapai tujuan utama berpuasa itu, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.